Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Hari ini Cikgu Da daripada SMK Zainab ingin mengajar anda semua untuk menguasai hukum indeks dan memenuhi huraian sukatan pelajaran bagi mempermudahkan hukum algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks. Okey. Kenapa kita kena belajar tajuk hukum indeks ni? Cuba anda semua tengok. Ni adalah bangunan Menara Berkembar Petronas. Bagaimana cara untuk menganggar jumlah penduduk di Malaysia pada tahun tertentu? Adakah dengan berada di atas menara berkembar? Sebenarnya hukum indeks jalan penyelesaiannya. Kita tengok contoh yang kedua, situasinya. Tengoklah betapa susahnya angkasawan membilang bintang. Hukum indeks juga dapat membantu angkasawan membilang bintang yang tidak terhingga banyaknya. Okey, sebagai contohlah, cuba tengok. Berjuta-juta, 3 juta bintang kuning nak didarab dengan 3 juta bintang putih tanpa menggunakan kemahiran hukum indeks, agak susah untuk membilang semua bintang-bintang tersebut. Okey, sekarang kita tengok pengetahuan sedia ada anda untuk menguasai hukum indeks ini. Okey, cuba tengok bagaimana jadinya A kuasa 3. Asalnya adalah A didarab A didarab A didarab A. Untuk pengetahuan anak murid semua, A ni dianggap asas. Cuba kita tengok nombor pula. Ini adalah dari segi algebra. Okey, kita tengok dari segi nombor pula. 2 didarab 2 didarab 2 sebanyak 3 kali sama dengan 2 kuasa 3. 2 ni anak murid nak tahu, ia dianggap sebagai asas bagi indeks. Dan untuk menghuraikannya dipanggil 2 kuasa 3. Ini pengetahuan sedia ada murid-murid semua diguna semasa tingkatan 4 yang awak pelajari di masa tingkatan 3 dahulu. Okey, sekarang kita menelusuri hukum-hukum indeks. Okey, cuba anak murid tengok semua ni, yang tulisan kuning ni. A kuasa M darab A kuasa N. Dia sebenarnya ini dipanggil asas. Asas sama adalah sama dengan A kuasa MN. M tambah N. A kuasa M tambah N. Okey, kita tengok lagi untuk menjelaskan lagi. Kita tengok contoh asas bagi nombor 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Apabila asas didarab, kuasa akan jadi tambah. Secara automatik, anak semua boleh menyelesaikannya. 2 kuasa 3 tambah 4 akan jadi 2 kuasa 7. Ini adalah hukum indeks pertama. Kita tengok hukum indeks yang kedua. Okey, di mana A kuasa M bahagi A kuasa N sama maksud dengan A kuasa M tolak N. Kenapa tolak? Sebab asas dibahagi. Dan syaratnya asas mesti sama. Okey, kita tengok contoh bagi nombor untuk menggunakan hukum bahagi. Okey, kita tengok 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 2 adalah sama dengan 3 kuasa 4 tolak 2.
Kan senang kan? Yang penting asas mesti sama. Baru kita boleh guna hukum indeks. Okey, anak murid semua, kita tengok hukum yang ketiga di mana A kuasa M darab N. Apabila asas didarab, asas ada kuasa yang didarab. Jadi A kuasa M darab N. Jadi A kuasa MN. Kita tengok contoh untuk nombor. 3 kuasa 4 darab kuasa 2. Dan kita ingat, anak-anak ingat, kalau kuasa didarab, kita kena darab. Jadilah 3 kuasa 8. Jadi cikgu harap inilah awak semua anak-anak mesti menguasai hukum-hukum ini untuk menyelesaikan ungkapan algebra bagi indeks ini. Okey, kita tengok bagaimana daripada hukum ni, kita tengok contoh-contoh lagi untuk anak lagi memahami, menambahkan pemahaman anak-anak. Okey, kita tengok 3 kuasa 5 darab 3 kuasa negatif 2. Okey, adakah asas dia sama? Okey, tengok asasnya sama kan? Okey, apabila asas sama, terus je anak-anak tambah untuk operasi darab. Dan kuasanya jadi 5 tambah negatif 2. Dan akan menghasilkan 3 kuasa 3. Okey, cikgu harap anak-anak semua dapat menguasai hukum indeks yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, dari hukum A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, 5 bahagi 3, 5 kuasa 3 bahagi 5 kuasa 2 akan menghasilkan 5 kuasa 3 tolak 2. Okey, yang penting asas mesti sama. Kalau asas tak sama anak-anak, kita tak boleh guna hukum ini. Okey, at last kita dapat 5 kuasa 1. Okey, kenapa 1 tidak diberikan, dinyatakan di dalam matematik? Sebabnya 5 bermaksud 5 kuasa 1. Dalam matematik tambahan, kita tak guna dah. Kita tak tulis dah 5 kuasa 1. Kita terus tulis 5. Okey, cikgu harap anda semua dapat menguasai hukum indeks yang kedua. Okey, seterusnya, anak-anak, kita pergi hukum yang terakhir. Di mana A kuasa M darab N sama dengan A kuasa M N. Okey, cuba anak-anak lihat. 9 kuasa negatif 1 dan didarab dengan kuasa 3. Apabila secara langsung operasi darab, jadi dia akan menghasilkan 5 kuasa negatif 3. Anak-anak tahu di mana asalnya negatif ni? Okey, negatif berasal apabila 9 tu berada di bawah seperti ini. Jadi, 1/9 kuasa 3. Jadi, anak-anak mesti faham, mesti maklum kalau 1/9 bermaksud 1/9 kuasa 3 bermaksud 9 kuasa negatif 3. Cikgu harap anak-anak semua ingat dan faham bagaimana menggunakan ketiga-tiga hukum. Seterusnya, kita lihat soalan yang memenuhi kehendak SPM yang ada di dalam SPM selalunya berada di kertas 1. Okey, kita tengok 1/9 kuasa 3 bahagi 81 darab 81. Bagaimana anak-anak nak menyelesaikannya? Okey, sebenarnya cuba lihat, cuba perhatikan adakah asas dia sama?
Okey, apabila asas tak sama, anak-anak kena samakan asas dia dulu. Cuba kita lihat pula yang di sebelah kiri sekali, 1/9 kuasa 3. Kita tak boleh menyelesaikannya juga. Melainkan, kita naikkan 9 jadi kuasa -1 darab kuasa 3. Ini adalah memenuhi hukum yang ketiga. Okey, dan 81 pula kita kena tukar menjadi 9 kuasa 2. Dan 81 ni juga kita tukar jadi 9 kuasa 2. Jadi untuk menyelesaikannya, kita dah boleh menggunakan ketiga-tiga hukum tersebut. Di mana asasnya sudah sama, betul tak? Asasnya sudah sama. Okey, setelah asas sama, maka kita barulah boleh menyelesaikan masalah nombor indeks ini. Di mana 9 kuasa -3 bahagi akan jadi tolak, darab akan jadi tambah. Dan seterusnya kita tengok akan menghasilkan 9 kuasa -3. Dan ini bukan jawapan lagi. Jawapannya adalah di sini. 1/9 kuasa 3 ni dalam proses lagi. Dan di sini muktamadnya jawapan iaitu 1/729. Adakah mudah? Kalau awak mengetahui dan menguasai hukum-hukum ini, insya-Allah dengan mudah awak dapat mencari jumlah penduduk Malaysia dengan cepat sekali. Okey, cikgu harap awak semua dapat mengguna ketiga-tiga ni, hukum ini, dan seterusnya kita sambung siri kedua untuk menguasai huraian sukatan yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.